Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita hari ini masih lagi online ya. Jadi untuk hari ini saya akan terangkan kepada awak semua bagaimana cara menggunakan software simulasi bagi kursus pneumatik dan hidrolik ni lah. Seperti mana yang saya bagi tahu dalam kelas sebelum ni, kita ada dua jenis perisian, dua jenis software, iaitu Fluid Sim dan juga Automation Studio. Jadi sebelum masuk lab, sebelum buat practical task, adalah penting bagi pelajar study dulu, faham dulu lab sheet, lab manual yang saya sediakan. Kena bersedia, kena faham. Sepatutnya awak dah tulis bahagian teori tu 3 poin ataupun 3 ayat yang awak perlu isi. Sebaiknya sebelum masuk lab dah tulis siap-siap lah. Cari maklumat dalam buku nota, di internet dan sebagainya. Dan yang lebih mustahak adalah awak semua kena faham litar. Bagaimana litar pneumatik tersebut berfungsi. Faham kegunaan setiap komponen dan awak boleh huraikan bagaimana setiap komponen berfungsi dan boleh huraikan juga pergerakan udara termampat. Okey, baik. Sekarang kita tengok, saya tunjuk dulu ataupun saya bagi pendedahan dulu penggunaan software Fluid Sim. Yang ni tekan OK saja. Lepas tu kita tekan new. Untuk practical task yang pertama ini, yang bertajuk pneumatic circuit, ianya melibatkan dua jenis litar, iaitu litar langsung direct circuit dan juga litar tidak langsung indirect circuit, untuk mengawal dua jenis silinder, iaitu single acting cylinder dan double acting cylinder. Sebagai permulaan, saya tunjuk dulu litar yang paling mudah, iaitu litar untuk mengawal single acting cylinder secara langsung, ataupun kita panggil direct circuit. Kita pilih penggerak actuator jenis single acting cylinder. Kita pilih switch, pneumatic switch, ataupun lebih tepat lagi push button. Push button adalah injap 3/2. Lepas tu kita sambungkan antara dua komponen ini. Okey, klik saja. Apabila keluar hijau ni kita boleh lepaskan. Okey. Jadi garis ini sebenarnya mewakili tiub pneumatik lah, yang menyambungkan, menghubungkan di antara dua
komponen ini, iaitu single acting cylinder dan juga push button. Lepas tu kita klik pada supply element, kita masukkan simbol compressed air supply, sumber udara termampat. Kita sambung di antara dua komponen ini, push button dan juga compressed air supply. Okey, lita dah siap. Kita boleh test sama ada ianya berfungsi ataupun ada error. Klik di sini. Okay, warnanya bertukar jadi hijau. Dan untuk cek lita sama ada berfungsi atau tidak, kita klik pada butang, pada button. Okey, kita dapat lihat omboh ataupun piston keluar daripada silinder apabila kita tekan push button. Selagi kita tekan, selagi itulah piston akan keluar. Apabila kita lepaskan push button, piston akan kembali ke posisi asal. Jadi di sini awak semua kenalah faham bagaimana setiap komponen ini berfungsi dan bagaimana pergerakan udara termampat daripada sumber. Dia masuk melalui push button, keluar daripada push button dan masuk kepada ruang silinder, seterusnya menolak piston keluar. Jadi awak semua sepatutnya selepas selesai sesi praktikal task boleh huraikan dengan terperinci. Malangnya biasanya yang berlaku adalah bila habis sesi praktikal task, pelajar tak tahu apa. Nak lukis simbol tak tahu, nak tulis pemerhatian, observation tak tahu, nak buat kesimpulan pun tak tahu. Jadi sepatutnya awak faham betul-betul lita pneumatik sebelum melakukan pemasangan, penyambungan komponen semasa buat practical task. Okey, dalam kes ni, ini adalah sumber udara termampat. Dalam situasi sekarang ni, udara termampat dari sumber, dikeluar daripada pemampat kompresor, dikeluar dan masuk dalam liang, dalam port push button. Tetapi sampai setakat ini sahajalah udara termampat disekat. Dia tak boleh pergi mana-mana. Tapi sepanjang garis ni terisi dengan udara termampat. Apabila kita tekan push button, udara daripada pemampat tadi, okey, dapat lihat di sini, dia akan lalu dan dibenarkan melalui switch push button dan keluar daripada push button, okey, melalui tube pneumatik dan masuk kepada port ataupun liang single acting cylinder tadi dan memasuki ruang silinder. Seterusnya, tekanan di dalam ni cukup untuk mengatasi tekanan spring dalam silinder
seterusnya menolak piston ataupun omboh keluar sepenuhnya, fully extend. Selagi kita tekan push button, selagi itulah posisi ini berlaku, dan selagi itulah udara termampat memenuhi sepanjang laluan ataupun sepanjang garis ini. Pada masa ini, spring ini termampat dan juga spring dalam silinder juga termampat. Apabila kita melepaskan push button, kedudukan injap kembali seperti asal. Spring ini menolak kembali posisi injap kepada keadaan asal, maka udara yang termampat di dalam silinder tadi akan ditolak oleh piston disebabkan oleh tindakan spring di dalam ini. Maka udara termampat yang berada dalam silinder tadi akan ditolak keluar melalui tube ini, melalui laluan ini, seterusnya masuk balik dalam push button melalui laluan ini dan seterusnya keluar ke exhaust. Simbol segitiga terbalik ini adalah simbol exhaust, dan udara ini dilepaskan ke persekitaran.